صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk sambung kita punya perkongsian tafsir ijmali kita berkenaan surah An-Nisa kan. Juzuk yang ke-5 insya-Allah, yang mana pada minggu lepas kita dah sambung sehingga kepada ayat 43. Ada sikit je lagi muka surat saya punya 59, saya tak pasti tuan-tuan punya sama ke tak, iaitu berkenaan dengan pengajaran ayat, yang mana kali terakhir kita membincangkan berkenaan dengan kata pengarang nombor 11 tu, setiap orang yang buang air kecil ataupun besar diwajibkan istinja, iaitu menyucikan diri dengan membersihkan tempat najis sama ada kubul ataupun dubur. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan air atau benda suci yang kesat seperti batu ataupun tisu, dan dilarang istinja dengan menggunakan makanan seperti roti dan sebagainya. Itu saya ingat kali terakhir kita bincang waktu. Dan ada juga saya ingat akhir sekali saya tanya berkenaan dengan ada larangan Nabi SAW untuk beristinja menggunakan tulang haiwan, tak boleh. Kemudian juga ada larangan untuk beristinja dengan menggunakan buangan haiwan peliharaan, al-an'am. Al-an'am ni yang selalu kita buat korban tu lah, iaitu kambing, lembu, kebau. Okey, sebab walaupun betul lah kita pun tengok geli kata kan, tetapi dia pada hakikatnya hukum dia bukan najis. Okey, buangan haiwan yang boleh dimakan, maksudnya dia sembelih dan boleh dimakan, dia tidak dikira sebagai najis. Okey, maknanya kalau terkena pada baju ke apa solat tidak ada masalah lah. Okey, dia tidak dikira sebagai najis, walaupun betul lah kita tengok segeli betul ya, tetapi tidak dikira sebagai najis. Dan larangan beristinja menggunakan tulang dan juga buangan haiwan peliharaan itu, kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, adalah disebabkan itu makanan saudara kita daripada kalangan jin. Okey, jadi kita sampai kat situ. Baik, kemudian ada tambahan bawah tu, kata pengarang, dibincang berkenaan masalah tayamum. Okey, sebab tayamum ni nak guna apa? Itu pun masih dikhilaf lagi, sebab dalam Quran disebutkan sa'idan thayyibah. Sa'idan thayyibah. Maksud sa'idan thayyibah, tanah yang suci, tanah yang bersih. Okey, jadi tanah yang suci, dia sebut sekadar tu saja. Jadi apa dia permukaan yang boleh digunakan sebagai tayamum? Ini akhir sebelum kita masuk perbincangan ayat yang baru, iaitu kata pengarang di bawah dijelaskan pula beberapa perkara yang berkaitan dengan tayamum, iaitu yang pertama, tayamum hendaklah dengan tanah yang baik, sa'idan thayyibah. Maksud perkataan as-sa'id, permukaan bumi, sama ada terdapat di atasnya tanah ataupun tidak. Sedangkan makna at-tayyib maksudnya baik ataupun suci. Yang ni pengertian dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa. Okey, bila saya cakap dari sudut bahasa tu, apa maksud dia? Maknanya dari sudut hukum tu kita tak masuk lagi. Kita boleh cakap dari sudut bahasa saja dulu. Okey, jadi sa'id dan tayyibah maksudnya tanah yang baik. Ada pun pengertian apa tanah yang baik tu. Dia nak dengar kuliah tak? Takut dia tembak kat situ. Kucing orang ni cantik ya, kucing orang cantik. Okey, iklan. Baik. Kemudian yang kedua kata pengarang, ini baru kita nak masuk dari sudut hukum dia. Para fuqaha berbeza pandangan dengan makna sa'idan thayyibah, iaitu permukaan bumi yang bersih. Al-Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat boleh tayamum pada semua permukaan bumi, sama ada tanah ataupun pasir ataupun batu ataupun besi, boleh. Okey, semua permukaan bumi. Pada permukaan bumi ni ada tak tanah? Ada. Pada permukaan bumi ada tak pasir? Ada. Pada permukaan bumi ada tak batu? Ada. Maka semua yang berasal daripada bumi ini semua boleh guna untuk tayamum. Okey, itu pandangan Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam
Malik rahimahullah. Apa dalil dia? Sebab Allah kata sa'idan tayyiba, permukaan bumi yang bersih. Bersih maksudnya apa? Tak ada najis atas dia. Okey? Jadi mereka ambil mereka itu pandangan mereka. Sebab tu kalau kita tengok dekat Maghribi, siapa yang pernah pergi kat Maghribi tu, pernah saya cerita dulu, kalau pergi Maghribi ni dia selalu masalah apa? Masalah terputus berkelahi. Dia Maghribi dengan Selangor adik-adik lah. dia selalu terputus bekalan apa? Bekalan air. Jadi dekat dia punya masjid dia, tempat ambil wuduk tu, dia ada letak, mereka letak raga-raga, dalam raga tu ada batu. Batu tu bukannya batu Syiah tu kan, ambil duk solat atas tu dah. Batu tu kalau terputus bekalan air, dia guna batu tu untuk tayamum. Untuk tayamum kalau terputus bekalan air. Sebab dalam mazhab mereka boleh bertayamum dengan apa-apa yang dikeluarkan oleh bumi. Malahan sebahagian pandangan daripada mazhab Abu Hanifah sampaikan bertayamum dengan tisu pun boleh. Hak ni senang sungguh lah. Jadi benda ni saya ingat kalau kita buat perbincangan berkenaan fiqh untuk orang sakit, untuk orang kat hospital, barangkali boleh taklah kata confirm ambil, tapi boleh tengok pada apa pandangan ni, sebab dia memudahkan pesakit kan. Kalau kita tak sakit ni tak apalah, bolehlah cari pitanah kubur tu, boleh kata kan. Untuk orang yang tak, untuk orang sakit ni dia boleh nak guna, kalau sebahagian mazhab Abu Hanifah kata boleh guna tisu. Sebab apa? Tisu ni buat daripada apa? Kertas buat daripada pokok keluar dari bumi ke tak? Keluar bumi. Cuma lah saya fikir kalau nak kira macam tu, semua benda keluar daripada bumi. Ada tak benda yang tak keluar daripada bumi? Mana ada ni baju daripada kapas kan? Kapas keluar daripada mana? Daripada pokok. Kesimpulannya semua benda boleh buat tayamum. Jadi kalau nak kira macam tu lah. Okey, sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i, saya lupa saya pernah sebut kat sini ke tak, di antara dia punya keistimewaan mazhab dia adalah istiqra'ul Quran. Okey, di antara keistimewaan mazhab dia adalah istiqra'ul Quran. Apa maksud istiqra'ul Quran? Maksudnya dia sangat mengutamakan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Minggu lepas pun ada saya sebut juga berkenaan dengan ayat aula mastumun nisa. Ingat tak minggu lepas saya sebut? Al-Imam Syafi'i menafsirkan perkataan al-lamsu tu dengan ayat lain daripada surah yang lain. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, seandainya kami turunkan kepadanya, iaitu Muhammad ini, kami turunkan kepada kamu kitab pada satu kertas, falamasuhu, maka orang-orang musyrik itu menyentuh kertas tersebut. Wa qala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Maka berkatalah orang-orang yang kafir, sesungguhnya ini tidaklah apa melainkan sihir yang nyata. Kata Asy-Syafi'i, orang pegang kertas macam mana? Macam ni lah. Tak? Kita pegang kertas buku macam ni lah kan? Maka bila dikata aula mastumun nisa, menyentuh wanita, sama juga. Sentuh macam tu membatalkan wuduk dia. Tu saya kata kemas tak kemas hujah tu? Kemas Dia penafsiran Quran dengan Quran. Sebab tu kita kata benda ni khilaf mu'tabar. Apa maksud khilaf mu'tabar tuan-tuan? Saya ada pengertian baru, definisi baru berkenaan khilaf mu'tabar. Apa maksud khilaf mu'tabar? Tuan-tuan, lepas ni ngaji fiqh dengan Ustaz Khadir. Apa maksud khilaf mu'tabar? Dalam bahasa selalu orang guna khilaf mu'tabar ni maksud dia khilaf yang kita kata apa? Masing-masing ada hujah yang kuat. Dua pihak yang bertentangan mempunyai hujah yang kuat. Itu selalu kita panggil khilaf mu'tabar. Tapi saya ada pengertian saya sendiri berkenaan khilaf mu'tabar, iaitu khilaf yang tak dapat diselesaikan. Boleh faham tak? Maksudnya benda tu khilaf, saling bertentangan. Kita nak kata pandangan ni betul, pandangan ni salah, memang mustahil, tak boleh. Dia tak boleh diselesaikan. Okey, jadi itu khilaf mu'tabar. Jadi dalam keadaan khilaf mu'tabar ni macam mana Ustaz? Kalau pemerintah ada buat satu keputusan, tidak ada masalah lah. Kalau macam AJK Fatwa Agung umpama ni kan, keluar satu fatwa rasmi kata kita dekat sini ambil pandangan ni, habis gitu. Sebagai contoh mudah, kalau kita kat Perlis ni bab kunut lah. Kunut ni subuh tu khilaf muktabar ke tak muktabar? Muktabar, khilaf muktabar. Tetapi kalau dah Tuanku Raja keluar dekat garis mana, garis panduan kita? Tak ada, hilang. Kalau dia keluar kat garis panduan tu, tidak diizinkan untuk melakukan kunut melainkan kunut nazilah saja. Maknanya nak sebut kunut subuh tu dipilih pandangan tidak ada kunut subuh. Kalau dah pemerintah keluar macam tu, senang cerita kita pilih saja.
Okey, tapi kalau tidak ada satu keputusan muktamad macam tu, di antara khilaf muktabar, boleh nak ambil mana pun. Sebab apa? Sebab masing-masing ada dia punya kekuatan hujah dia. Okey, jadi itu balik pada tadi, Asy-Syafi'i ni rahimahullah, salah satu keistimewaannya adalah dia istiqra'ul Quran. Maksudnya kalau tuan-tuan baca dia punya buku tu, sampai ada masa baca dia punya buku Al-Um tu, bila dia guna ayat Quran untuk tafsirkan ayat Quran, itulah antara benda yang membuatkan ulama zaman dia tenganga dengar. Sebab orang tak pernah dengar macam tu. Dia boleh ambil ayat ni terang kat sini, ayat ni terang kat sini, ayat ni terang kat sini. Sebab apa? Sebab dia hadam Quran tu. Macam mana tak hadam Quran? Ramadan 2 kali khatam Quran. Bukan Ramadan 2 kali khatam, setiap hari 2 kali khatam Quran. Memang kelas dia batal apa semua, kita kelas berjalan kelas dia batal apa semua, dan dia akan ulangi bacaan Quran tu 2 kali sehari sepanjang bulan Ramadan. Maka bila dah sebanyak tu baca, dah lah ingatan kuat, hafal Quran daripada umur 7-8 tahun, dia jadi apa? Dia jadi nampak ayat ni kat mana, ayat ni kat mana. Itu keistimewaan dia. Okey, sebab tu dalam bab ni pun Al-Imam Syafi'i berpendapat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sa'idan thayyiba, tanah yang baik tu, dia berpandangan tanah yang boleh menumbuhkan tanaman sahaja. Okey, tanah yang boleh menumbuhkan tanaman sahaja. Batu boleh keluar tanaman tak? Tak boleh. Maka tak boleh dia kata. Okey, tanah yang boleh menumbuhkan tanaman sahaja. Apa dia punya dalil dia? Oh, ini kemas. Saya baca tengok kemas kawan ni. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, surah yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 58. Firman Allah, wal baladut thayyibu, dan tanah yang baik itu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik itu adalah tanah yang keluar tanamannya. Tanah yang baik itu adalah tanaman yang tumbuh subur dengan izin daripada Tuhannya. Maka kata Asy-Syafi'i, sama, Allah kata tanah yang baik itu tanah apa? Tanah yang menumbuhkan tanaman. Maka bila Allah kata sa'idan thayyiba dalam ayat tayammum, boleh kita ertikan yang boleh digunakan untuk tayammum adalah tanah yang menumbuhkan tanaman sahaja. Maka pasir boleh tak? Tak boleh ya? Batu boleh tak? Tak boleh lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, dia kena tanah yang menumbuhkan tanaman. Okey, apa dalil dia? Dalil dia daripada surah Al-A'raf ayat 58. Sebab tu tuan-tuan, mazhab Syafi'i ni antara mazhab terbesar. Dia punya dalil dia tu kemas kan? Kalau yang tadi itu dikata apa-apa tumbuh bumi, tapi tak, kata Syafi'i ada ayat lain kata tanah yang baik ada tanah yang menumbuhkan tanaman. Wallahu alam. Okey. Cuma saya ingat zaman kita sekarang ni, saya duk baca pasal ni, kita sekarang dah ada kit tayammum kan? Siapa tahu? Kita sekarang apa benda kit tak ada. Kit jenazah ada, kit apa? Kit tayammum ada. Jadi barangkali kit tayammum tu boleh dibekalkan kalau kat hospital ke apa, kalau tak ada air lah kan. Kalau ada air tak apalah, sebab dekat hospital sekarang pun alhamdulillah, saya tak tahu, tapi kali terakhir pengalaman saya dekat HTAA Hospital Tengku Ampuan Hamzah Kuantan tu, dia memang ada kit solat. Hak tu bagus. Dia memang ada kit solat. Cuma barangkali sebab batasan bajet dan sebagainya, kit solat tu kena minta lah. Mana time kita nak solat, minta, boleh tak saya nak kit solat tu. Dalam kit solat tu dia ada spray sekali. Okey, barangkali masa depan nanti kalau bajet makin besar, kita boleh letak kat setiap hati. Sekarang ni kena minta. Siapa yang tak minta tu, dia barangkali dia jamak kot, jamak tak payah ke apa, tak tahu lah. Wallahualam, tu tak tahu lah. Tapi kalau yang minta tu, dia ada spray sekali. Spray tu boleh guna untuk berwuduk. Okey, saya tanya tuan-tuan, kalau guna kain basah boleh tak berwuduk? Tadi saya kata spray. Kalau tak ada spray, saya guna kain basah. Maknanya ikut kain ridak saya ni, saya duduk celup kain, kerbuk, lepas tu duduk ambil wuduk. Boleh tak? Kalau ikut sebahagian kata tak boleh, sebab air dia tak mengalir. Kalau spray tu, air dia mengalir tak? Air dia mengalir kan? Kita spray kat tangan, sak-sak, dia duduk mengalir kan? Kalau macam kain ni, air dia tidak mengalir. Okey, wallahu alam. Tapi saya ingat alhamdulillah lah, satunya kita ni kat negara kita ni, bab-bab berwuduk ni tidak ada masalah. Baru ni pun masa banjir, kami dekat Pahang kuat banjir pun, air banjir tu tak boleh lah guna nak berwuduk. Dengan bau najis lembu, bau najis kucing campur belaka kata. Waktu tu tak boleh lah. Tapi bekalan air masih ada untuk berwuduk tu, masih boleh. Jadi dalam bab tayammum ni rasanya macam susah sikit lah nak jadi kat sini. Tapi kalau in case jadi, itu pandangan Syafi'i kata kena tanah yang diperbuat, kena debu daripada
tanah yang boleh menumbuhkan tanaman saja. Ataupun kalau sekarang cuba cari kit tayamum tu dah ada dah. Ataupun dia pakai bedak tayamum kan. Ada saya ingat ada jual kat kedai. Okey. Oleh itu menurut Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, tayamum tidak boleh dengan selain tanah yang menumbuhkan. Maka batu tak boleh, pasir tak boleh. Tisu lagi tak boleh. Tisu tak tumbuh apa ada tisu tak boleh. Kemudian yang ketiga, jadi menurut Asy-Syafi'i, syarat tanah untuk tayamum mestilah yang pertama, tanah tersebut mesti berdebu. Kedua, tanah tersebut mesti berpindah kepada anggota tayamum seperti perpindahan air kepada anggota wuduk. Maknanya dikiaskan. Okey. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan sapulah muka kamu dengan tanganmu dengan tanah ini. Perkataan minhu dalam ayat ini menunjukkan kemestian perpindahan tanah kepada anggota wuduk. Maksudnya apa? Kena ambil debu tu, kena letak dekat tangan dulu, kemudian baru kita sapu muka, baru kita sapu dekat tangan kita kan. Sedangkan Al-Imam Malik perlu berkata tidak menjadi syarat perpindahan tanah tersebut pada anggota tayamum, kerana Nabi SAW pernah bertayamum pada dinding ataupun tembok. Maknanya ada tayamum tu Nabi SAW sapu tangan dia pada dinding ataupun tembok tu. Sebab tu dalam mazhab Maliki dia ambil batu tu dia sapu terus ya. Dia tak ada perpindahan tanah tu, kena pindah ke tangan dulu, daripada tangan baru sapu ke muka dan tangan. Asy-Syafi'i menggunakan dalil wuduk, Al-Imam Malik menggunakan hadis yang Nabi SAW pernah bertayamum pada dinding atau tembok. Jadi kesimpulannya dua-dua pendapat ni antara yang saya kata khilaf muktabar, kita tak boleh nak selesaikan. Satu tu dalil dia berkenaan ayat Quran, berkenaan wuduk. Satu lagi dalil dia daripada hadis Nabi SAW. Okey, hadis tu pun barangkali kena semak agak sahih ke tidak, tapi selalunya hadis Imam Malik ni selalu sahih sebab dia dekat dengan Nabi SAW. Okey, wallahu alam. Jadi yang mana ustaz? Pilihlah mana pendapat yang tuan-tuan dan puan-puan rasa selesa untuk diikuti, yang memang praktikal. Dia, saya ingat salah seorang guru saya pesan, kita ni ambil pandangan, nak ambil pandangan mana pun ada dalil tak apa, tapi jangan ambil pandangan yang terlalu keras sampai akhir sekali kita pun tak mampu nak pegang. Jangan macam tu. Okey, jangan ambil pandangan yang terlalu jumud, terlalu tegah sehingga akhirnya kita pun tak larat nak ikut. Yang tu tak bagus lah. Okey, kita kalau boleh ambil pandangan yang pertengahan yang kita boleh istiqamah sampai bila. Kalau ambil ringan sangat, waktu tak guna sangat pula. Ambil yang pertengahan insya-Allah. Baik, kita masuk gugusan seterusnya, orang-orang yang tidak suci hartanya. Surah An-Nisa ayat 44 hingga ayat 47. Yang ini berkenaan orang Yahudi balik. Kata pengarang, kalau pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan banyak hukum hakam agama dan menjanjikan ganjaran yang besar bagi yang melaksanakannya serta ancaman bagi mereka yang mengabaikannya. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pula tentang keadaan sebahagian umat manusia yang meninggalkan hukum hakam agama mereka dan menyelewengkan kitab mereka serta menukar hidayah kepada dalalah. Ataupun dalam ayat ringkasannya, dalam kesimpulannya perenggan ni ataupun gugusan ayat ni, dia nak cerita pasal apa? Dia nak cerita pasal yang orang selalu sebut sebagai penunggang agama tu, hak tu. Ni penunggang agama, maksud dia menggunakan agama untuk dia punya kepentingan peribadi dia. Itu maksud dia. Apa kepentingan peribadi tu Ustaz? Bergantung. Ada orang menggunakan agama untuk nak dapat wang, barangkali macam tu. Okey, selalu wang ni kalau contoh orang jual air ruqyah lah kata kan. Air ni satu berapa sangat? Saya ambil satu. Air ada 5 kupang, RM1. 5 kupang. Kata 5 kupang kata kan. Tetapi bila dah diruqyah kan dia jadi berapa? RM10. RM10 ada. Weh, saya nak start jual. Saya ingatkan tadi RM3, RM10. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan dia ruqyah tu bukan payah pun. Dia buka penutup dia baca jampi ada lah 2 minit, 3 minit. Bahkan habis jauh pun 5 minit, naik harga daripada 5 % jadi RM10 kita kata. Tak boleh lah macam tu. Okey, barangkali ada orang disebabkan wang isu baru ni, cek halal, saya tak baca. Isu cek halal ke apa? Saya fikir ada cek haram macam mana? Ada isu cek halal melampau-lampau kan. Suatu ketika dulu saya ingat lebih kurang tahun 2006-2007. Masa tu negara jadi kecoh kata. Dalam Gardenia ada DNA anjing, dalam Cadbury ada semua benda ada. Dalam buruh gigi Colgate ada minyak khinzir daripada Jerman, macam-macam cerita. Last sekali pihak yang kata ni haram tu haram, akhirnya orang tanya macam mana? Guna ubat gigi kami, penunggang agama tuan-tuan. Yang sebenarnya nak jual ubat gigi
Itu sebenarnya. Okey, ada orang barangkali sebab wang, ada orang barangkali sebab populariti, ada juga. Manusia ni macam-macam, ada orang gila wang, ada orang gila populariti, ada orang gila pengikut, ada juga. Ada orang gila like dekat Facebook, ada juga, ada berlaku. Okey, jadi selalunya benda yang apa ni kita kata cepat untuk nak naik, untuk nak dapat benda macam ni adalah benda-benda bersangkutan dengan agama. Sebab kita ni, masyarakat ni, agama ni benda yang sensitif. Okey, jadi kalau dia bersangkutan dengan agama ni, dia laju sikit dia punya view dia tu. Okey, baik, sababun nuzul ayat ni dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Ka'ab al-Ashraf iaitu Yahudi Madinah datang ke Mekah setelah perang Uhud. Yang ni saya rasa silap sikit. Okey, saya rasa silap sikit. Sebenarnya bukan perang Uhud, sebab Ka'ab al-Ashraf masa perang Uhud dah mati dah pun. Okey, sebenarnya saya rasa yang lebih tepat setelah perang Badar. Bukan perang Uhud, perang Badar. Dan kenapa perang Badar? Sebab Yahudi sebelum daripada perang Badar, mereka pandang rendah pada orang Islam. Okey, mereka pandang rendah. Sekali bila jadi kemenangan pada perang Badar, masa tu baru dia cuak. Sebab apa? Sebab 300 orang mengalahkan 1,400 orang. Maka ketika tu baru mereka rasa macam Muhammad ni mampu kita lagu ni. Jadi disebabkan tu baru mereka pergi ke Mekah untuk ikat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Satu. Yang kedua, Ka'ab al-Ashraf ni telah pun dibunuh oleh seorang sahabat. Apa nama sahabat tu? Nama dia senang ingat. Sebab apa? Sebab setakat saya ni pembacaan taklah banyak mana. Tapi setakat pembacaan saya, dalam zaman Nabi SAW ada 2 orang sahaja yang nama Muhammad. 2 orang saja. Yang pertama Muhammad bin Abdullah SAW. Yang kemudian seorang lagi sahabat yang bunuh Ka'ab al-Ashraf ni. Siapa nama dia? Siapa boleh jawab? Boleh balik awal. Siapa nama dia? Muhammad bin Takci ya, saya dah cakap 2 orang Muhammad, Takci tu. Muhammad bin apa? Muhammad bin ada pula jawab Muhammad bin Abdul Wahab Jenggreng. Muhammad bin apa nama dia? Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an. Muhammad bin Maslamah. Dia ni Ka'ab al-Ashraf dia mula mendendangkan syair, dia mula berpidato di Madinah untuk nak orang kata menjatuhkan Nabi SAW dan juga hina para sahabat, dan isteri para sahabat pun hina sekali. Dia sebut orang ni buat gini, orang ni buat gitu. Lalu Nabi SAW panggil Ka'ab lah dah. Nabi panggil Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Nabi sebut kat sahabat Ka'ab al-Ashraf telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala geram kat dia ni. Okey. Jadi Nabi tanya, siapa di antara kamu yang boleh aku utuskan untuk apa? Untuk bunuh dia ni, bagi settle kawan ni. Kemudian Muhammad bin Maslamah kata, aku ya Rasulullah. Dia dengan 6 orang sahabat dia berpakat, orang kata untuk bunuh Ka'ab al-Ashraf ni. Dan dia pula cerdik. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia tak pergi terus, sebab Ka'ab al-Ashraf ni dia berlindung di kawasan perkampungan Bani Nadir. Bani Nadir ni Bani Israel yang besar sehingga ada tenteranya sendiri. Okey, sebab kabilah ni macam saya cakap, Yahudi ni bukan sebuah kabilah besar. Ada kabilah hak keluarga je. Ada kabilah yang sampai ada tentera sendiri, sampai 1000 pun ada juga. Jadi Bani Nadir salah satu kabilah Bani Israel yang besar sampai dia ada tentera di sini. Dan Ka'ab al-Ashraf berlindung di kawasan Bani Nadir. Maka Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an apa dia buat? Dia pergi pada Dia pergi pada Ka'ab al-Ashraf. Dia kata sekarang ni Madinah ni, dia kata bila sampai Muhammad ni kita hidup makin susah. Ni takhiyah berlakon ya. Hidup kita makin susah. Ka'ab al-Ashraf ni pula dia dengar Muhammad bin Maslamah cakap itu, dia fikir apa? Oh, ini geng kita Dia berkata tak apa, kalau gitu apa yang saya boleh buat? Lepas tu Muhammad bin Maslamah kata, boleh tak kalau saya nak pajak harta saya untuk dapatkan gandum. Sebab orang Yahudi biasa buat pajak macam ni. Saya nak pajak harta saya untuk buat gandum. Jadi Ka'ab al-Ashraf kata, boleh kamu pajakkan anak isteri kamu. Hoi, mana boleh kata? Pajak anak isteri, jahiliyah. Maksudnya apa? Kalau tak boleh bayar kena bagi anak isteri jadi hamba. Gila ke apa? Lalu Muhammad bin Maslamah kata, oh kalau anak isteri tak boleh tapi kalau senjata saya boleh dia kata. Kan? Saya punya pedang, saya punya saya punya perisai apa semua, boleh tak? Ka'ab ni pun kata boleh sebab pedang apa semua mahal tuan-tuan, bukan murah kan.
Lalu dia pajakkan. Sikit lagi kawan dia, Ka'ab al-Ashraf ni, kawan dia 5-6 orang pun datang sebut benda yang sama dekat Ka'ab al-Ashraf ni. Jadi dia pun, oi, musuh Muhammad ni rupanya ramai, ada 5-6 orang sahabat nak pajak dia punya senjata dekat aku kan. Sehinggalah satu malam Muhammad bin Maslamah ni, dia sebut kat kawan dia 5-6 orang, sebenarnya pakat belaka. Dia kata malam ni kita pergi settle si Ka'ab kata kan. Dia pun pergi ke rumah Ka'ab tu, dia panggil, "Ya Ka'ab," kata. Ka'ab ulur kepala dia kat luar. Dia kata, "Kenapa?" Kata, "Saya ni Muhammad Maslamah," kata kan. "Kami nak tengok barang yang kami pajak tu." Maksudnya apa? Kami nak tengok pedang-pedang kami semua, boleh bawa turun bawah. Lepas tu isteri Ka'ab tu, barangkali isteri ni dia ada dia punya insting ni kan. Dia kata, "Bang, kalau abang pergi mati bang." Dia kata, "Tak apa, tu kawan saya semua," dia kata. Lalu dia pun turun, dia bersiap, dia pakai minyak wangi. Malam tu dia pakai ni, dia pakai, kalau kita sekarang pomade zaman dulu tak tahu tapi maksudnya wangi dia punya rambut tu. Lalu dia keluar, dia kata kat isteri dia, "Tak apa, kawan-kawan abang semua," dia kata, "ni semua orang sama, tak suka ke Muhammad ni." Lalu dia pun keluar dengan bersama dengan 6 orang, Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabatnya, dengan membawa senjata Muhammad bin Maslamah semua. Cerdik Muhammad bin Maslamah ni, sebab dia pajak senjata. Jadi senjata dia pada Ka'ab al-Ashraf tu. Jadi bila Ka'ab al-Ashraf tu keluar bawa barang yang pajak tu, barang pajak tu apa dia? Senjata dia, segala pedang apa semua. Muhammad bin Maslamah kata, "Jom kita ni lama tak jalan, jom kita jalan pergi bukit sana Ustaz." Oh, sudah kerja. Lalu Ka'ab al-Ashraf ni pun punya seronok. Ini kawan-kawan kita, dia pun ikut. Dalam perjalanan tu Ka'ab al-Ashraf kata, "Kamu punya kepala ni bau wangi," kata. "Sedap bau, nak cium boleh tak?" Lalu Ka'ab al-Ashraf dia kata, boleh." Dia pun ulur kepala dia tu. Dia ulur kepala dia tu, kawan tu pegang, orang belakang tu tetak terus Tapi dia sempat mengelak, dia libas pedang tu kena ke kaki Muhammad bin Maslamah. Katanya teruk kena kat tumit dia tu. Akhirnya seorang tu tikam Ka'ab al-Ashraf ni daripada belakang dia tembus sampai ke depan. Tikam tembus, kawan tu menjerit. Bila dia menjerit, sebab dia tadi duduk kat kawasan Bani Nadir. Maka Bani Nadir dengar Ka'ab al-Ashraf ni menjerit. Dengar kawan ni menjerit, lalu mereka semua balik, bawa kepala Ka'ab al-Ashraf ni jumpa Nabi SAW. Beritahu kat Nabi. Lepas tu Muhammad bin Maslamah kata, "Tapi kaki saya tadi member dia libas pedang, silap kena kat kaki dia." Dia punya tumit dia habis. Lalu Nabi SAW ludahkan ke kaki dia, dan kaki dia sembuh dan tak pernah sakit sampai dia mati dah. Ini mujizat Nabi SAW. Daripada kejadian tu, orang Yahudi, dahlah Nabi SAW baru menang perang Badar. Kemudian mereka tengok bukan saja baginda Nabi SAW memenangi perang Badar, bahkan kalau kita ni buat pasal, Nabi SAW boleh jatuhkan hukuman bunuh. Baru senyap sikit Yahudi dia, itu cara dia. Kalau tidak, duduk kacau macam tu kan. Jadi sebab itulah kalau balik kat sini, saya rasa tulisan ni sebenarnya dimaksudkan setelah perang Badar, sebab kematian Ka'ab al-Ashraf berlaku di antara perang Badar dan Uhud, bukan lepas perang Uhud. Silap sikit kat sini. Okey, Ka'ab al-Ashraf ni lepas perang Badar, sebelum dia mati tu, bersama dengan kau apa itu? Nak habis dah. Ustaz kita sampai dah? Belum. Dia sampai nanti beritahu lah. Bersama 70 orang pengikutnya untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan Quraisy Mekah. Lalu Abu Sufyan radhiyallahu anhu, masa dia tak masuk Islam lagi, ketua Quraisy, bertanya kepada Ka'ab bin al-Ashraf, "Kamu adalah kaum yang membaca kitab dan banyak belajar ilmu, sedangkan kami buta huruf, ummiyun, dan kami tidak banyak pengetahuan. Siapakah yang lebih dekat kepada kebenaran, kami atau Muhammad?" Kemudian Ka'ab berkata, "Tolong kamu sebutkan kepadaku tentang agama kamu." Masya Allah, orang gini daripada dulu dah ada. Abu Sufyan kata, "Kami menyembelih unta yang sihat untuk makanan jemaah haji. Kami memberi mereka minum. Kami menyambut mereka sebagai tetamu. Kami menghubungkan silaturahim, memakmurkan Baitullah dan melakukan tawaf. Dan kami adalah penduduk tanah haram. Sedangkan Muhammad pula menentang agama nenek moyang, memutuskan silaturahim, meninggalkan tanah haram. Agama kami sudah lama, sedangkan agama Muhammad baru." Yang ni saya ingat 2 hari lepas ke bila, saya lupa kat mana. Agama Nabi SAW, agama Islam ni, dia turun dengan Nabi Muhammad ke bukan? Bukan. Dia turun lama dulu. Agama Islam ni dah ada sejak zaman Nabi Adam AS lagi dah. Cuma saja syariat Nabi Muhammad turun dengan Nabi Muhammad. Itu saja. Islam tu dia dulu dah ada. Okey, sebab tu hati-hati selalu saya kata kalau dalam tulisan orang bukan Islam, hatta orang Islam pun yang barangkali dia pun kena main istimewa Jumaat ke apa, dia tulis kedatangan Islam bersama Nabi Muhammad. Tak tepat tu tuan.
Kedatangan syariat Nabi Muhammad bersama Nabi SAW. Yang tu betul. Sebab Islam tu dah ada daripada zaman Nabi Adam, dah ada daripada zaman Nabi Nuh AS. Islam dah ada lama. Islam adalah akidah dan ilmu tertua dunia. Okey, jadi Abu Sufyan kata agama Muhammad baru tu tak. Agama Nabi SAW adalah agamanya Ibrahim, agamanya Adam, agamanya Nuh AS. Okey, jadi dia bukan agama baru. Ka'ab al-Ashraf menjawab, dia kata antum wallahi ahda sabila mimma huwa alaih. Masya-Allah. Dia kata demi Allah kamu adalah lebih dekat kepada kebenaran daripada agamanya iaitu Muhammad. Okey, punyalah sebab Ka'ab al-Ashraf ni dia tahu yang betulnya adalah Nabi SAW. Cuma saja sebab dia nak dapatkan sokongan musyrikin Quraisy. Okey, sebab itulah ni dalam bab barangkali melibatkan peperangan dan sebagainya. Tetapi sebab itulah kerjasama dengan orang bukan Islam ni dia perlu terbatas. Dia bukan semua perkara. Okey, kalau sekadar kita muamalah nak beli, jual, import, ekspor barang tak ada masalah lagi. Tapi dia ada batasan dia, tak boleh sampai ke tahap kita nak sokongan sampai ke tahap ni, tak boleh. Okey. Jadi di situ firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menurunkan ayat, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Apakah kamu tidak melihat orang yang telah diberi bahagian daripada Alkitab iaitu Taurat, maksudnya Bani Israel, mereka membeli iaitu memilih kesesatan dengan petunjuk dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat iaitu menyimpang daripada jalan yang benar. Iaitu kitab Taurat mereka tu, mereka ubah kitab Taurat tu sehingga yuharrifunal kalima am mawadhi'ih, dia merubah perkataan-perkataan Taurat tu daripada maksud asal dia. Jadi lari habis. Sehingga kan zaman kita sekarang kita pun tahu Taurat dengan Injil asal dah tak ada dah pun. Sebab kawan ni ubah sini, kawan tu ubah situ, lalas sekali. Lalas tak tahu mana asal, mana apa? Tak tahu mana asal, mana campur. Habis. Dah bercampur habis. Okey, wallahu alam. Baik, saya ingat sampai situ saja sempat kongsikan. Insya-Allah tak ada arah melintang. Minggu depan kita akan sambung ayat 44 daripada surah An-Nisa sehingga ayat 47 insya-Allah. Ini berkenaan dengan Bani Israel lagi. Baik. Okey, ada semua soalan? Ya, ustaz tak doktor. Orang mengatakan pesara kerajaan. Pesara kerajaan? Dia nak pesarakan. Okey. Dia tak perlu lagi bayar zakat pendapatan sebab mereka itu yang tidak dianggap sebagai pendapatan. Sebaliknya dia dikira sebagai zakat simpanan teman-teman. Zakat simpanan. Untuk pencing, wang pencing tu. Okey. Bila cukup haul, dia kata tak perlu lagi bayar zakat pendapatan, memandangkan bayar zakat simpanan sahaja. Apa beza zakat pendapatan dengan zakat simpanan? Pendapatan ni yang bahagi per bulan tu kan? Sebenarnya zakat simpanan, zakat pendapatan sama. Tapi dalam mana-mana masing-masing agama Islam dia ada slot zakat pendapatan. Oh, macam tu? Simpanan suku. Kalau gitu rasanya kita itu dalam bab tu kita lebih cenderung tak silap saya mazhab Hanabilah sebab mazhab Syafi'i tak ada zakat itu tu. Perlih guna. Ya, guna. Dia bukan saja perlih guna, LHDM guna. Dia bila khutbah tu kena guna kan. Wallahu alam. Dia macam ni, prinsip asal zakat ni dia sampai dia punya nisab dan cukup haul. Okey, mana datang zakat pendapatan tu? Mana datang zakat pendapatan tu tuan? Di atas jangkaan orang yang gaji dia atas sekian-sekian, di hujung tahun dia ada lebih sekian-sekian. Itu zakat pendapatan. Sebenarnya zakat tu dia punya konsep itulah dia. Jadi sebenarnya benda ni kalau tanya saya sebenarnya benda ni perlu dinilai semula sebab dengan kenaikan inflasi lah apa semua tu kadar tu saya ingat di atas gaji daripada berapa? 5,000 berapa? 3,500 tak tersilap tak? 3,500 ke atas ada zakat. Dah tu? Okey. Okey. Zakat pendapatan? Oh, dia bukan automatik Apa saja jumlah yang kita peroleh tahun tu adalah saya bekerja kan. Kalau tak pasal diri macam kita kira. Oh, okey. Tolak anak berapa, tolak ni berapa. Yang lebih tu. Lebih tu melebihi nisab. Pendapatan berkait
Okey. Jadi isunya adalah adakah pencen termasuk dalam zakat pendapatan tu ataupun cukup zakat simpanan saja? Pencen dengan saya. Aha. Mereka anggap pencen itu dalam pendapatan. So bagi mereka anggap memadai bayar zakat simpanan saja. Pendapatan tak ada. Okey, faham. Ini jawab dia wallahu alam. Saya pun tak tahu. Nanti saya cuba cari. Saya anggap pencen itu sebagai pendapatan. Dia kalau kita tak asingkan, kalau kita kira je sekaligus, maksudnya dengan duit pencen, dengan ni apa semua, dia melebihi nisab kita bayar. Tak boleh macam tu. Tapi kenapa pula majlis yang buat bahasanya zakat pendapatan? Oh, ataupun hal ni kena tanya, saya ingat elok tanya majlis ni. Nanti saya cuba tanya majlis sebab mereka yang mengasingkan pendapatan. Okey, kalau gitu saya ingat majlis mesti ada bincang ni. Maksudnya adakah pencen tu masih masuk bawah pendapatan ataupun simpanan saja. Nanti saya cuba tanya pihak majlis. Tentang nilai kan? Ya. Zakat saham boleh tak sah? Sebenarnya zakat ni kalau nak ikut, kalau kita tengok dalam fiqh sunnah tu pun sebenarnya banyak sebenarnya. Dia di atas konsep dia apa-apa harta yang terkumpul dan melebihi nisab dia. Jadi ada juga orang buat ni hartanah rumah. Kan? Dia ada 5-6 rumah dia buat sewa. Tak kena zakat. Sedangkan dia punya dia punya collection tu tinggi tu, kan? Begitu juga dengan zakat kalau ni orang simpan cek, barangkali cek dia 100,000. Dia pun duk syok pegang cek, aku tak nak cash cek, aku nak simpan lah. Kena zakat tak kena zakat? Sebab cek tu kira harta, betul tak? Itu pun ada juga. Sebab tu dalam bab zakat ni, setakat ni yang saya nampak, dalam bab zakat ni yang betul-betul tengok satu-satu tu zakat kedah. Zakat kedah baru ni saya balik ni bab baik kita cerita. Baru ni saya balik Kuantan. Saya jumpa dengan bekas guru saya. Dia pegawai kanan dekat Yayasan Pahang. Tempoh hari dia ditugaskan untuk jaga pelajar-pelajar kita dekat Mesir. Dia duduk kat Mesir 8 tahun duduk kat Mesir. Jadi dia kata dia uruskan pelajar ni, satu hari dia kata masuk dalam akaun pelajar-pelajar ni 3.5 juta. 3.5 juta. Jadi dia pun telefon ke balik Yayasan Pahang, tanya ada masuk duit tak? Tanya. Yayasan Pahang kata tak ada. Dia kata tak apa, saya cuma nak pastikan saja. Dia pun duk tunggu siapa duk bagi zakat ni, siapa duk bagi zakat ni. Dia pergi kat bank, tanya bank Arab. Dia tanya siapa bagi sumbangan ni. Bank Arab kata kami tak boleh ni, kami tak boleh dedahkan. Dia kata dia pun tak apalah, tunggu 2-3 hari kot ada orang mengaku. 2-3 hari tak ada. Nak masuk seminggu tu dia kata dia fikir tak apalah, kalau tak ada ni kita guna duit ni untuk cat asrama budak-budak ni balik, beli katil lah, buat perabot apa semua. Dia kata tunggu seminggu tak ada. Dan dia fikir nak guna tak nak. 3.5 juta. Kata nak guna ke tak nak, nak guna tak nak. Lalah dia pergi, dia siap, dia pergi ke bank Mesir tu. Dia pergi, dia kata selagi mana hang tak habaq siapa bagi, aku tidur dalam bank dia kata. Arab kena gitu ke? Ya je boleh. Dia cek lembaga zakat Kedah bagi 3.5 juta. Tak beritahu tak apa dia kata. Jadi dari kalau kita pergi tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Kalau masuk raya Aidilfitri kita nak bayar zakat zakat fitrah tu, Kedah dia bahagi kan tau, 3. Siapa yang biasa makan beras tempatan, siapa biasa makan beras import, dan siapa biasa makan basmati. Sebab daripada pengamatan dia 3 ni hak yang pembahagian paling utamanya, hak 3 ni. Jadi nak letak harga sama tak boleh, sebab 3 beras ni harga sama tak sama? Tak sama. Saya tengok mak saya, sebab dia ada kencing manis, dia makan hak yang basmati tu. Tengok dia punya harga tu, saya naik pening kepala tengok dia punya dia punya harga tak sama. Jadi disebabkan harga dia tak sama, dia punya nilai zakat dia tak sama. Nampak tak? Jadi memang dari segi pembahagian halus-halus tu saya tengok zakat Kedah memang sangat memang sangat teliti dalam bab tu. Wallahu alam. Tapi dalam bab yang pencen tu insya-Allah saya cuba tanya pihak Maik dulu. Wallahu alam. Baik, ada soalan lain? Tak ada Okey, kalau tak ada kita saya habiskan di sini, insya-Allah Ustaz Abdul Kadir kita sampai sini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasul